Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Atamanna lakum fi sihatin wa afiyatin. As'adullah sabahakum wa masa'akum bikullil khair. Alhamdulillah naltaqi fi hadhihi halqatil jadidati lita'allumil lughatil arabiyyati lis-saffis sadis al-ibtidaiyati. نعم، الموضوع الذي سندرسه في هذا اللقاء فهو ما يتعلق بالأعداد والأرقام. ما هو الأعداد والأرقام؟ Apa dia al-a'dad wal arqam? Al-a'dad, al-arqam adalah nombor dan bilangan. Nombor dan bilangan ni adalah sangat-sangat penting. Dan yang seperti yang selalu kita tekankan, pertama mestilah kena hafal setiap nombor Arab. Nombor Arab jangan ada silap yang lagi. Ustaz pesan jangan ada kesilapan dalam mengingati nombor, dalam menulis nombor Arab. Daripada nombor 1 wahidun sehingga tis'atun, sehingga 10. Nombor sa. Kedua kita kena ingat nombor belas, ahada asyara, isna asyara sehinggalah tis'ata asyara, 19. Kemudian kita kena ingat nombor puluh. Kemudian yang kita kena ingat yang seterusnya adalah nombor puluh, iaitu isyruna 20, salasuna 30 dan seterusnya. Yang seterusnya adalah nombor ratus, iaitu mi'atun, mi'atani 200, salasu mi'atin 300, arba'atu mi'atin 400 sehinggalah tis'u mi'atin. Seterusnya adalah nombor ribu, alfun, alfani. Tahun 6 kita akan belajar nombor daripada situ mi'atin 600 sehingga alfani 2000. Mari kita tengok bagaimana kita hendak menukarkan nombor kepada kalimah bahasa Arab. Okey, pertama kita ambil contoh 655. Perlu perhatian, untuk menulis nombor bahasa Arab mestilah bermula daripada kiri. Untuk menulis nombor bahasa Arab adalah bermula daripada kiri. Kita tulis bermula daripada kiri. 655. Kemudian kita tentukan dia punya bahagian. 600 adalah rumah ratus. Ini 50 rumah puluh. Ini nombor rumah sa. Okey. Jadi kita punya formula senang untuk ingat macam ni saja. Ratus sa puluh. Pasti untuk menulis kalimah bahasa Arab kepada nombor bahasa Arab mesti nombor ratus mesti di awal sekali. Untuk menulis bahasa Arab, untuk menulis nombor di dalam bahasa Arab, jumlah yang paling besar akan berada di hadapan sekali. Dan nombor puluh mesti duduk di akhir sekali. Yang ni formula yang senang selalu kita ingat. Nombor ratus, nombor yang besar akan duduk di hadapan. Nombor puluh akan berada di akhir sekali. Jadi nombor ratus adalah situ mi'atin, situ mi'atun pun boleh. Situ. Okey, dalam bahasa Arab nombor yang paling besar mesti akan duduk di hadapan sekali. Kemudian kita masukkan nombor sa. Nombor sa adalah nombor 5. Sebelum tu pastikan setiap satu rumah mesti dipisahkan dengan huruf waw yang bermaksud dan. 600 dan nombor sa adalah khamsatun. Nombor 5 macam mana ejaan dia? Khamsatun. Khamsatun. Kemudian nombor puluh yang kita tambah sebelum tu, perlu tambah waw bermaksud dan. Nombor puluh, 50. 50 khamsuna wa khamsuna. Jadi kat sini
655. Jadi perlu diingatkan sekali lagi, nombor yang besar dia akan duduk di hadapan sekali dan nombor puluh akan ditulis di akhir sekali. Untuk menulis kalimah dalam bahasa Arab, nombor besar adalah di hadapan dan nombor puluh di hadapan sekali. Jadi Rapusa, kita punya singkatan untuk ingat. Ra, nombor 1. Nombor 2 adalah sa, nombor 3 adalah puluh. Jadi rasapu. Rasapu. Ini antara formula yang senang kita untuk ingat. Apa pada nombor yang seterusnya, kita ambil nombor 733. Okey. Pertama sekali kita pecahkan dia punya bahagian. Adalah 700 adalah rumah ratus, 30 nombor rumah puluh, ni rumah sa. Macam mana kita punya formula? Yang pertama sekali, mestilah huruf kalimah nombor yang besar sekali akan berada di hadapan. Nombor yang besar sekali nombor berhadapan. Seterusnya diikuti nombor sa. Seterusnya yang kebiasaannya nombor puluh akan berada di akhir sekali. Jom kita cuba masukkan 700. Dalam bahasa Arab 700 apa dia? 700 sab'umi'atun. Kemudian kita mesti kena tambah waw dan apa dia? Sa. 3, nombor 3. Macam mana ejaan 3? Nombor 3 salah satun. Kemudian kita tambahkan waw untuk pemisah dia dan nombor puluh yang terakhir 30. Jadi 30 dalam bahasa Arab adalah salah suna. Jadi nampak kat sini nombor yang paling besar adalah ratus, 733. Sab'umi'atun 700. Lepas tu kita formula kita adalah kemudian nombor salah satun. Yang terakhir mestilah nombor puluh. Jadi nombor puluh dia 30. Sab'umi'atun salah satun wasala suna. Okey. Jom kita cuba sekali lagi. Nombor 967. Okey. Pertama sekali kita bahagikan dia punya rumah. Mana rumah ratus? 900. Kita dalam bahasa Arab nombor mesti kena baca daripada kiri. 900. Ini adalah rumah ratus. Ini adalah rumah puluh. Ini rumah sa. Jadi mudah sahaja kita punya formula. Nombor yang besar akan berada di hadapan sekali. Nombor ratus. Kemudian kita nombor sa berada nombor 2. Yang seterusnya adalah yang ketiga nombor puluh. Rumah puluh berada di akhir sekali. Jadi dalam bahasa Arab 900, apa dia bahasa Arab 900? 900 adalah tis'umi'atun. Seterusnya selepas setiap satu pemisah kena tambah waw bermaksud dan. Tis'umi'atun wa nombor sa nombor 7. Nombor ni adalah nombor 7 dalam bahasa Arab. Bagaimana ejaan nombor 7? Sab'atun. Yang terakhir sebelum tu kita tambahkan waw dulu dan 60. 60 dalam bahasa Arab apa? 60. 6 adalah sittatun. Kalau nak jadikan dia puluh, hanya tambah waw dan nun saja. Nombor puluh paling senang. Sittatun jadi sittuna. Tambah waw dan nun saja. Sittuna. Jadi 900 tis'umi'atun wasaba'atun wasittuna. 967.
Okey. Yang seterusnya, jom kita masuk nombor ribu. Bagaimana untuk menulis perkataan daripada nombor ribu? Okey, nombor 1434. Okey. Jadi kita ambil dulu mana, kita kelaskan dulu ni nombor ribu, ni nombor ratus, ni nombor puluh, ni nombor masa. Jadi kita punya formula, nombor paling besar akan duduk di hadapan sekali, iaitu nombor yang pertama adalah ribu, 1000. Jadi 1000 dalam bahasa Arab apa? Alfun. Alfun. Kemudian nombor 2 kita masukkan nombor ratus, 400. Sebelum tu kita masukkan waw dahulu. Waw 400 adalah arba'umi'atin. Arba'umi'atun. Kemudian setiap pemisah mesti kita tambahkan waw. Masukkan huruf ummah sa. Kita kata sa mesti sebelum puluh. Kita ingat sa, huruf rumah sa mesti sebelum puluh. Wa arba'atun. Nombor puluh, apa dia kat sini? Nombor puluh adalah 30. Nombor puluh adalah 30 dalam bahasa Arab. Salasuna wa salasuna. Jadi alfun wa arba'umi'atin wa arba'atun wa salasuna. Okey, mudah sahaja. Yang seterusnya, kita hendak menukarkan daripada kalimah bahasa Arab kepada nombor. Kalimah bahasa Arab kepada nombor. Jadi dalam bahasa Arab, dalam soalan al-a'dad wal arqam akan ada dua sahaja bentuk soalan, iaitu bentuk yang pertama daripada nombor tuliskan kepada kalimah Arab, yang kedua daripada kalimah Arab tukarkan kepada nombor. Jadi contoh sab'umi'atun wa salasatun wa ishruna. Jadi bagaimana nak tukarkan dia? Pertama kita pecahkan dia. Ni ratus, ni nombor sa, ni ishruna nombor puluh. Okey, dia punya kaedah, dia punya formula sama sahaja. Nombor besar akan kita tuliskan nombor depan sekali, iaitu sab'atun, sab'umi'atun, 700. 700. Tapi kita jangan tulis dululah 700. Tapi kalau dalam untuk menukarkan kalimah, huruf sa mestilah belakang sekali. Kalau kita nak tukar kepada tulisan, nombor 10 akan akhir sekali. Tapi bila kita nak tulis, nombor sa akan duduk belakang sekali. Jadi ishruna, dia punya formula macam ni. Ishruna 20, salasuna 30. Nombor 2, ni nombor 3. 3. Okey, tak apa. Nanti kita tengok lagi contoh yang lain ya. Jadi sab'umi'atin, 700. Kemudian kita ambil nombor puluh, ishruna 20. Wasalasatun wa ishruna. 23. Jadi kita ingat kita punya formula kat sini adalah rapusa. Ambil kalimah
mi'atun wa sab'atun wa sittuna. Wa sittuna. Okey, pertama sekali untuk kita tentukan rumah dia. Ni rumah ratus, ni rumah sa, ni rumah puluh. Okey, kita tuliskan dulu nombor yang besar tis'umi'atin, 900. Yang pertama, kalau kita nak tukar nombor, kita guna formula dia. Puluh dulu. Puluh akan kita tulis dulu. Kita akan tulis 23. 3. Situ mi'atun 6. Barulah kita tulis yang ketiga. Nombor yang ketiga adalah sab'atun. Nombor 7. 967. Kita tengok contoh yang seterusnya. Kita ambil daripada rumah ribu. Yang ada ribu, alfun. Ni macam mana kita nak tukarkan nombor? Kita kelaskan dulu alfun. Ribu ribu. Lepas tu wa mi'atun. Mi'atun adalah ratus, 100. Isnani adalah rumah sa. Wa tis'una rumah puluh. Okey, macam mana kita punya formula? Nombor depan, nombor yang besar akan berada di depan alfun, koma. Kemudian nombor yang kedua ratus. Wa mi'atun. Mi'atun adalah 100. Jadi 100, kita tulis 100. Kemudian kita tulis nombor puluh. Nombor puluh. Nombor sa akan berada di akhir sekali. Tis'una, nombor 9. 90. Isnani. Isnani nombor 2. Jadi 1192. Jadi alfun wa mi'atun wa isnani wa tis'una. Wa tis'una 1192. InsyaAllah cukup dulu perkongsian kita pada hari ini. Secara ringkasnya, apa yang Ustaz boleh kongsikan, yang pertama, mestilah kena hafal nombor daripada sa 1 sampai 10, nombor belas, 11 sampai 19, nombor puluh, 20 sampai 90, nombor ratus dari 100 sehingga 900, dan nombor ribu, alfun wa alfani. Jadi nombor ni mesti kena hafal. Dia punya ejaan, dia punya tulisan, mesti kita kena ingat sungguh-sungguh betul-betul. Yang kedua, apa yang Ustaz boleh kongsikan, untuk menulis kalimah bahasa Arab, nombor dalam bahasa Arab, yang pertama adalah nombor besar dahulu akan ditulis. Nombor besar mesti di hadapan. Yang kedua, nombor puluh, rumah puluh akan berada di akhir sekali. Jadi untuk menulis kalimah Arab, nombor dalam bahasa Arab, nombor besar akan berada di hadapan dan nombor puluh akan berada di akhir sekali. Okey, untuk menukar daripada kalimah kepada nombor, begitu juga nombor besar mesti berada di hadapan, manakala nombor sa adalah yang terakhir. Jadi satu lagi, untuk kaedah menulis nombor dalam bahasa Arab, mestilah nombor berada bermula daripada kiri. Yang seterusnya, apa yang Ustaz boleh kongsikan, untuk menulis nombor dalam bahasa Arab, hendaklah bermula daripada kiri. Nombor adalah ditulis bermula daripada kiri. Okey, wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita bertemu lagi di dalam perjumpaan yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.